Hari ini kita akan masuk ke dalam bab 3.1.2 buku teks ASK 301 iaitu algoritma, di mana saya akan menerangkan tentang pseudocode dan cetak alir untuk struktur kawalan ulangan. Anda boleh membaca tentang tajuk ini pada muka surat 78 hingga 83 dalam buku teks ASK 301 yang dikeluarkan oleh KPM. Tanpa buang masa, kita terus kepada tajuk ini. Jadi, apakah struktur kawalan ulangan? Secara asasnya, struktur kawalan ulangan adalah satu proses ataupun satu bahagian dalam algoritma yang mana proses itu berulang. Ulangan ini kita panggil sebagai loop, dan setiap loop ini ataupun langkah loop ini kita panggil sebagai satu lelaran ataupun iteration. Dalam struktur kawalan ulangan terdapat 3 jenis struktur kawalan ulangan yang Anda kena tahu, iaitu for, while, dan repeat until. Tiga-tiganya mempunyai sedikit perbezaan dengan cara kita menggunakannya. Jadi tanpa buang masa, kita terus kepada 3 jenis struktur kawalan ini. Jadi yang pertama kita akan belajar adalah struktur kawalan for, iaitu struktur kawalan yang digunakan untuk memenuhi satu gelong yang mana mempunyai syarat yang mempunyai had. Biasanya lah dia mempunyai had. Jadi di sini Anda boleh lihat yang bermula pada bahagian arrow hijau ini sehingga kepada bahagian bawah ini adalah satu gelong. Jadi syarat untuk for biasanya perlu diuji dahulu sebelum tindakan diambil. Jadi syarat ataupun gelong itu akan berulang kali dilakukan, akan dibuat berulang kali sehingga syarat tersebut tidak lagi dipenuhi. Okey, Anda boleh lihat contoh selepas inilah, dan saya akan tunjukkan selepas ini. Dan Anda lihat pada cara menulis pseudocode, ianya agak ringkas. Okey, seperti biasa kalau Anda menulis pseudocode, first time menulis pseudocode untuk kawalan for ini, Anda boleh gunakan yang basic ini, lepas tu Anda ubah sesuai. Anda lihat bagaimana dia tulis setkan pembilang kepada 1. Ini bermaksud nombor pertama yang digunakan adalah 1. Jadi jikalau syarat ini sentiasa dipenuhi, gelong itu sentiasa akan berulang, dia akan loop. Sehinggalah syarat itu tidak dipenuhi lagi, barulah Anda boleh keluar daripada gelong tersebut. Itu adalah untuk for. Contohnya untuk laungan merdeka. Ini adalah contoh dalam buku teks Anda. Anda lihat. Okay. Untuk buku teks, kita terus pada cetak alir. Okay. Ini adalah satu proses permulaan. Ini adalah satu tindakan di mana pembilang diset kepada 1. Selepas itu, pengujian syarat. Okay. Pengujian syarat ini bermaksud pembilang sudah diset kepada 1. Dan apabila nilai pembilang tersebut kurang daripada 3, Anda akan laungkan merdeka. Selepas Anda lakukan merdeka, okay, penambahan kepada pembilang dilakukan. Maksudnya pembilang ini sekarang bukan lagi bernombor 1 tetapi bernombor 2. Dan dia akan naik ke atas dan dia akan uji balik. Adakah pembilang itu melebihi ataupun sama dengan 3? Jikalau ya, Anda akan ulang lagi laungan merdeka, tambah lagi kepada pembilang yang sudah ada. Tadi sudah 2, jadi sekarang 3. Dia akan naik ke atas. Jadi ditanya lagi, adakah pembilangan ataupun syarat tersebut dipenuhi? Dan kali ini syarat tersebut adalah dipenuhi, maka Anda boleh keluar daripada gelong untuk tamat. Okay, itulah yang digambarkan oleh pseudocode di sini juga, sama juga. Okay, jadi Anda boleh lihat bagaimana untuk gelong ataupun struktur kawalan pengulangan jenis for, Anda perlu menguji syarat tersebut dahulu dan Anda cuma boleh keluar daripada gelong sekiranya syarat itu tidak lagi dipenuhi. Okay, jadi itu adalah untuk struktur kawalan ulangan yang pertama. Yang kedua pula adalah struktur kawalan selagi, while. Okay. Untuk while, ini adalah satu gelong di mana Anda perlu melaksanakan satu tindakan selagi memenuhi syarat. Biasanya untuk gelong while ini, kita akan ulangkan sehingga syarat tersebut benar. Cuma perbezaan while dengan for adalah untuk while ini dia adalah lebih kepada benda yang tidak ada kiraan. Dia adalah lebih kepada tindakan. Untuk gelong for, biasanya kita akan ada nilai kuantiti. Kita ada kuantiti yang kita nak tetapkan. Contohnya tadi untuk yang melaungkan merdeka, kita tetapkan ada 3 kali untuk melaungkan. Lepas tu kita boleh keluar daripada gelong. Tetapi untuk kawalan while ini, tidak ada kuantiti ditetapkan. Dia lebih kepada tindakan. Pengujian dibuat dahulu, iaitu syarat diuji dahulu, barulah satu set tindakan. Tetapi apa yang membezakannya adalah Anda tidak perlu menambah satu nombor di bahagian hujung dia. Okay? Anda tidak perlu menambah satu nombor di hujung dia. Itu perbezaan untuk struktur while. Sebagai contoh tindakan untuk melintas jalan raya.
Okay, anda boleh lakukan tindakan melintas jalan raya selagi lampu isyarat berwarna hijau. Jadi lampu isyarat itu boleh berwarna hijau 10 kali anda akan lintas jalan raya kalau dia berwarna hijau. Tetapi anda tidak akan melintas jalan raya sekiranya ianya berwarna merah. Okay, tetapi proses ini akan berulang-ulang kali dilakukan. Dia tidak ada had. Jadi kita lihat contoh struktur kawalan ulangan untuk selagi ataupun while, di mana jika anda perhatikan di sini, ini menunjukkan satu carta alir yang menunjukkan cara menyenaraikan nombor secara menaik apabila satu syarat dipenuhi. Cuba perhatikan di bahagian atas ini, syarat telah diletakkan dahulu, kemudian barulah kita melaksanakan satu tindakan ataupun di sini output dan juga tindakan. Okay, ini adalah simbol untuk output dan ini adalah simbol untuk satu tindakan. Jadi kalau anda lihat di sini, okay, jikalau isyarat itu menyala, maka tindakan memaparkan output akan dibuat, barulah ditambah nilai 1 untuk mengulang gelung while ini. Dan syarat ini ataupun gelung ini akan dilakukan ataupun akan dilaksanakan selagi lampu isyarat itu menyala. Dia cuma akan berhenti apabila lampu isyarat itu tidak berjala, di mana dia akan keluar daripada gelung. Itu yang saya maksudkan dengan kawalan ulangan selagi ini, dia akan mengulang berdasarkan tindakan dan bukan berdasarkan satu nombor. Di mana N tadi ini adalah cuma nilai yang akan dipaparkan. Dia bukanlah satu syarat yang perlu dipenuhi. Kalau untuk for tadi, dia menguji satu nilai. Bila dia menguji satu nilai, maksudnya benda itu ada had. Jadi itulah perbezaan antara selagi dengan for. Okay, anda mesti ingat perbezaan antara kedua-dua ini. Dan yang ketiga, ataupun struktur kawalan ulangan yang ketiga adalah repeat until. Yang ini pula, anda melakukan satu tindakan dahulu, baru anda menguji syarat. Okay, selagi anda tidak memenuhi syarat tersebut, anda perlu ulang proses tersebut. Contohnya, anda mahu membeli sebuah iPhone 12 Pro Max. Jadi anda akan pergi ke semua kedai untuk mencari telefon tersebut. Selagi kedai itu tidak ada handphone tersebut, anda tidak akan membeli. Jadi anda seperti dalam satu gelong, iaitu repeat until. Anda akan ulang proses masuk ke setiap kedai dan bertanya, ada tak handphone iPhone 12 Pro Max? Kalau orang itu kata tak ada, anda akan pergi kedai sebelah lagi. Ini adalah satu gelong ulang sehingga. Seperti yang digambarkan di sini. Di mana tindakan tersebut adalah dilakukan dahulu dan apabila syarat tidak dipenuhi, anda akan ulang sehingga syarat tersebut dipenuhi. Contohnya untuk handphone tadi, anda cuma akan berhenti apabila anda jumpa satu handphone. Jadi kita lihat struktur kawalan ulangan ataupun repeat until. Ini adalah songsangan kepada struktur kawalan while. Seperti yang saya jelaskan, untuk struktur kawalan while, kita letak syarat dulu, kita buat ujian dulu, barulah kita buat tindakan. Tetapi untuk repeat until, kita terbalikkan. Kita buat satu tindakan dahulu, baru kita cek syarat dia. Dan kalau anda perhatikan pada rajah di sini, anda boleh lihat bahawa paparan tersebut akan dibuat dahulu untuk menyenaraikan nombor yang menaik. Dia akan paparkan satu nilai nombor dahulu, barulah dia akan tambah nilai tersebut dan dia akan uji sama ada lampu itu menyala atau tidak. Jikalau lampu isyarat itu tidak menyala, dia akan ulang. Jadi sehingga lampu isyarat itu dipadamkan, barulah awak akan keluar daripada gelong. Jadi itulah perbezaan menggunakan struktur kawalan repeat until dengan struktur kawalan ulangan while. Dia boleh digunakan dalam dua-dua situasi, cuma cara awak menggunakannya akan berbeza sedikit. Jadi itulah yang awak kena ambil sedikit kefahaman dan pemakluman lah. Kita terus pada perbandingan antara kedua-dua jenis pilihan. Okay. Bilangan ulangan untuk struktur pilihan untuk atau form 4, bilangan ulangan diketahui. Anda tahu bilangan ulangan yang anda perlu buat. Dia ada had. Okay, macam mana dia ada had? Sebab dia ada pembilang. Pembilang itu akan memastikan bahawa proses loop itu akan ada satu stopping point. Tetapi untuk selagi dan ulang sehingga, dia adalah tidak diketahui. Dia tidak diketahui, jadi apabila tidak diketahui, dia adalah berdasarkan tindakan. Selagi tindakan itu tidak dilakukan, selagi itulah gelong tersebut akan terus bergerak. Anda lihat perbezaan antara pseudocode dan juga carta alir di sini. Lihatlah bagaimana ketiga-tiganya ditulis. Lihatlah bagaimana pilihan selagi dan ulang sehingga adalah lebih kurang sama. Cuma perbezaannya adalah bagaimana syarat itu ditulis ataupun syarat itu terletak. Dan untuk for, Anda lihat bagaimana penulisan untuk pembilang dia. Anda perlu kenal pasti. Dan satu lagi adalah perbandingan carta alir. Lihat bagaimana carta alir tersebut
adalah tidak sama. Okey, lihat di sini bagaimana untuk for dia nampak lebih complicated. Untuk selagi dia nampak simple sahaja tetapi syaratnya diuji dahulu, manakala tindakannya datang kemudian, dan untuk ulang sehingga tindakan datang dahulu dan syarat datang kemudian. Jadi anda boleh lihatlah perbezaan di antara 3 jenis struktur kawalan ulangan yang ada dalam buku teks ini. Okey, jadi anda perlu ingat sekarang bahawa terdapatnya 3 jenis struktur kawalan ulangan, iaitu for, while dan repeat until. Anda perlu ingat perbezaan antara tiga-tiga struktur kawalan tersebut. Okay, for macam mana, while macam mana, repeat until macam mana. Dan anda kena ingat bagaimana untuk menulis struktur kawalan dalam pseudocode dan carta alir. Anda perlu pastikan anda memahami penggunaan struktur kawalan ini sebab dalam satu program, dalam satu carta alir yang anda akan bina berdasarkan algoritma kelak, anda perlu menggabungkan semua struktur kawalan ini berdasarkan situasi dan keadaan. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Saya harap anda faham apa yang saya telah terangkan. Jikalau anda ada soalan, tinggalkan saja di ruangan komen dan saya doakan supaya anda memahami apa yang anda pelajari dan terima kasih kerana menonton.